استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab tasawuf. Yang mana seperti biasa kuliah mengiwat mingguan, kita akan sambung bahasan kitab tasawuf yang dinamakan kitab Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah tanpa melengahkan masa, kita akan sambung lagi. Jadi kitab kita ni, kitab saya ni, kitab Jawi ni, pada muka surat 7. Muka surat tu 7. Betul muka surat 7 ataupun muka surat 6. Asal muka surat 7 dah. Dan firman-Nya Allah Ta'ala. Situ ya. Muka surat 7 baris yang kelima daripada atas. Kalau salah tolong tegur Tak silap saya, minggu lepas saya mengajar di dalam kereta, tak sempat tanda. Rasanya sini dah. Betul ke? Muka surat 7 kitab Jawi baris yang kelima daripada atas. Dan firman-Nya Allah Ta'ala. Betul ke Ajar Nora? Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Betul, alhamdulillah. Baik, kita akan mulakan insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala. Tengok. Jadi kita ni duduk dalam pembicaraan bab pada menyatakan mata. Ini fasal yang pertama ni pada menyatakan mata. Jadi kita dah bahas faedah-faedah mata yang dibangsakan pada dunia dan akhirat. Apabila kita nisbahkan mata tu pada dunia, kita dapat melihat pada perkara-perkara yang
yang benda yang harus, benda yang kita boleh ambil iktibar. Boleh kita tengok bab makan, orang makan pun tak apa, kita tengok benda yang harus. Itu faedah juga. Kemudian bangsa akhirat tu banyak. Boleh kita tengok Al-Quran, boleh kita tengok kitab. Sebab bab mata ni boleh kita tengok kitab. Kemudian kita boleh kita menulis. Dengan kita menulis tu kita nampak dengan mata kita. Itu di antara faedah mata lah. Baik, kemudian di sini dia nak cerita pula tentang dalil firman Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dan surah Al-Ghafir ayat Raqam ayat nombor 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Ini perkara yang khianat, yang tidak ada faedah, yang dikatakan kita mengkhianati akan mata kita. Apa dia? Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Dikatakan mencuri itu kita memandangkan pada perkara yang diharamkan. Tu. Banyak perkara yang haram. Tengok orang tak menutup aurat, kita duduk pandang benda haram. Tapi itulah. Kalau kata ustaz susah nak jaga, memang macam tu, nak buat mana, tapi nak cerita dia banyak tu. Tapi haram tu berdosa, tapi dia tak sampai kata berdosa besar tu, tak. Dia tetap berdosa. Lepas tu kita kata dosa tu diampunkan dosa-dosa kecil tu dengan kita melakukan sembahyang yang wajib, kita ambil wuduk dan sebagainya. Kita bahas sebelum ni. Baik. Dan mengetahui ia seorang akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Dan mengetahui ia tu bukan seorang, Allah Ta'ala, minta maaf. Dan mengetahui Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Apa maksudnya? Yang ni barang, ini perkara yang ada di dalam hati kita tu Allah Ta'ala tahu. Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan, na'uzubillah min zalik, minta jauh lah. Kalau kita ada cita-cita mengerjakan kejahatan, minta jauh lah pada kita, na'uzubillah min zalik. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Alhamdulillah. Jadi yang pentingnya kita bercita-cita untuk mengerjakan kebajikan. Tu yang dapat pahala. Dapat apa? Dapat pahala. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni. Ini dipanggil inna nazara. Inna tu lafaz taukid. Dipanggil sesungguhnya. Kalau terjemah inna nazara tu, inna tu dipanggil harah taukid. Dengan makna sesungguhnya. Benda ni penting. Inna nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa. Faman tarakaha adaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Ini hadis Nabi. Bahawasanya, kalau inna nazara tu kena terjemah, bahawasanya sesungguhnya. Dia kata terjemah gitu. Sesungguhnya, bahawa memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu, mahasinil mar'ah. Bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Tu dia. Tengok perempuan. Ini kiaskan jugalah. Bukan kata perempuan tengok lelaki pun begitu juga. Bukan kata lelaki tengok perempuan saja, perempuan tengok lelaki pun begitu juga. Dia kena faham situ. Dia kalau dalam hadis, dia banyak didatangkan dengan mimba bitaglib.
ataupun min babil ittifaq. Salah satu. Bila sebut satu tu maksudnya merangkumi kedua-dua. Tu dia. Artinya bahawasanya memandang, sebab kenapa disebut perempuan dulu? Kenapa disebut perempuan dulu di sini? Yalah, tempat yang elok tu. Maksudnya tempat yang elok tu, dia maklumlah di sini. Dia kinayah. Memandang pada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Ibarat dia, kalau tengok perempuan tu, ibaratnya tengok tubuh perempuan, maksudnya, sebab apa dia letak nama, dia letak perempuan, tak sebut lelaki. Sebab kebanyakan berlaku pada perempuan. Tu dia. Bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah bin iblis. Pada sangat segera membinasakan. Ibarat dia, tengok perempuan, dia bukan kata tengok tubuh. Kalau dia nanti, kena ingat, kalau tempat kerja kita tengok tu, kita tak ada apa niat. Kalau tak ada nafsu, tak ada niat apa-apa, memang nak bercakap tu harus. Dia tak sampailah cakap dengan perempuan tu jadi sunat, tapi nak cerita harus. Benda-benda yang penting nak bercakap tu boleh. Tengok. Maka tengok. Maksudnya diibaratkan seperti pada sangat segera membinasakan. Tu mata tu. Maka barang siapa meninggalkan dia. Meninggalkan apa? Ini meninggalkan melihat kepada tempat elok daripada tubuh perempuan tadi. Seperti jugalah melihat pada tubuh lelaki dan sebagainya lah. Aurat lah kita kata. Dia tengok pada aurat. Tempat elok ni maksudnya benda aurat lah. Mahasinil mar'ah. Sesungguhnya melihat pada perkara-perkara kebajikan daripada perempuan. Sahmun masmumun. Ya, sebab tu dia sebut beracun. Kalau tengok bahasa Arab tu, terjemahannya baru kita nampak. Allah Akbar. Maka barang siapa meninggalkan dia, meninggalkan memandang kepada tempat yang elok tadi. Memandang kerana apa? Ni. Kerana takut akan Allah Ta'ala. Pandang tu kerana takut Allah Ta'ala. Allah Akbar. Takut. Nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat. Allah Ta'ala beri Allah Ta'ala beri sifat perasaan nikmat. Kalau orang tu dapat merasa nikmat, nescaya memperasakan dia. Mana Allah Ta'ala beri nikmatkan pada dia, Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat. Yang menyukakan ia akan dia. Yang menyukakan ia seorang tadi akan amal ibadat tadi. Betul. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Baik. Mencerita akan ini hadis. Siapa cerita ini hadis ni? Siapa riwayat? Oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan menghukum ia Hakim. Hakim ni dalam mustalah hadis, dia ada sekarang sebuah kitab hadis Mustadrak lil Hakim. Mustadrak lil Hakim, hadis panjang. Banyak jilid. Kitab hadis Mustadrak daripada Hakim. Dan menghukum ia Hakim akan sanad ini hadis dengan sahih. Dengan hadis sahih, tulis itu. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli bani adama hazzuhu minaz zina. Fal'ainani tazniyani. وزناهما النظر واليدان تزيان وزناهما البطش
wa rijlani tazniyani wa zinahu mal masyu. Allah Akbar. Wal famu yazni wa zinahu takbilu. Wal qalbu yahumu wa yusaddiqu zalikal farju au yukadzibuhu. Allah Akbar. Ni. Saya duk baca Arab ni kita takut dah. Tengok saya tak terjemah ni tapi tengok bahasa Arab ni nampak dah. Ya, ni tengok ni. Ni. Tengok zina, tengok. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Orang kata ada zina Ustaz zina ada juga. Dia kena faham zina di sini ni umum. Dengan makna zina tu dengan makna membuat maksiat. Kena tulis itu. Ni kata zina Ustaz. Habis bukan zina kata bersetubuh. Tak. Ini zina dari segi lugawi dengan makna membuat maksiat. Tengok ni. Dia kata apa tengok. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya, bahagian tiap-tiap manusia tadi itu daripada zina. Maka dua mata itu berzina kedua-duanya. Tu dia. Kadang-kadang boleh jadi apa masuk zina sini? Ini maksiat. Mata tu membuat maksiat. Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh lah kita semua kita ni. Minta jauh. Na'udzubillah min zalik. Dan zina keduanya mata itu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Apa tiada harus? Yang ni memandang kepada haram. Tulis itu. Bila sebut kata memandang pada tiada harus, iaitu memandang kepada yang haram. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Tangan pun ada juga. Bukan kata mata saja. Tengok. Dia kena faham hadis sini bila sebut kata zina di sini lurah. Maksudnya kata membuat maksiat. Muka surat 7. Kitab Jari muka surat 7. Baris yang kedua daripada bawah. Je saya nak. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Menjadi zina juga. Apa? Maksiat. Kena takwil situ. Ni tengok. Ni kalau orang tak mengaji hadis, kalau orang tak mengaji ayat-ayat mutasyabihat, orang kata tangan berzina, mata berzina. Dia kena tahu. Itu tashbih. Ibaratnya zina tu seperti maksiat. Dia kena takwil ayat hadis dan Quran. Ni tengok. Dan zina keduanya. Kedua tangan tadi menampar akan yang dilarang menamparnya. Zina tangan. Duk tampar orang. Buat maksiat lah zina tu. Duk tampar orang. Buat benda tak elok. Tumbuk orang. Duk gocoh dengan orang. Tengok orang duk tengok boxing tu. Tak ada cek gaduh apa, tiba-tiba nak cek duk boxing orang. Dah. Kena bam. Dah lebam. Payah juga. Tu bersebab tu. Bukan kata menampar tu, tumbuk tu. Hak tu kawan tu rela dua-dua kena tumbuk. Hak tu rela pop tu tumbuk. Hak tu pun rela. Tu. Habis bukan nampak tak? Yelah. Itu dia panggil zina tangan lah ibaratnya. Berzina dengan tangan. Baik. Wrestling pun ada juga. Dia tumbuk muka. Itu panggil zina tangan lah tu. Habis. Dan kedua kaki. Kalau kaki lagu mana lah. Berzina keduanya. Berzina kedua itu lah. Duk sepak orang boleh juga. Tadi zina tangan. Duk tampar orang ikut dan. Dia macam wrestling tu lah. Tapi orang Islam kita tak ada masuk. Alhamdulillah lah. Tu orang putih lah. Duk masuk tu. Kalau orang Islam kita Malaysia duk buat wrestling macam tu.
M ke, tak elok lah. Soalnya kan menganjurkan perkara-perkara yang tak elok lah. Alhamdulillah Malaysia kita tak ada gitu. Melainkan kita tampar orang, orang tampar kita marah lah. Tu tak ada semena-mena kan. Tak boleh lah. Hak kita tu. Tengok. Dan zina keduanya, kedua kaki tu apa dia? Tomoy, ya betul, Tomoy. Tomoy asal Thailand. Tomoy asal Thailand masuk kat Malaysia. Terpengaruh. Pengaruh. Saya pun dulu pernah belajar Tomoy. Tapi tak ada lah kita nak tumbuk orang ikut dan, tak ada juga. Hanya sekadar belajar. Tumbuk tu je. Tak ada niat tu pun untuk mempertahankan diri tu je saya. Kita belajar Tomoy tu untuk mempertahankan diri. Dululah, cerita dulu. Dia galak sikit budak-budak muda ni nak masuk. Tapi tak adalah sampai pergi pertandingan, tak ada. Sebab asal niat kita tu untuk mempertahankan diri. Macam itulah. Tu tak apa. Tomoy kalau tak ada buat saja-saja tak apa. Ni kalau buat gelanggang, pukul orang, tu tak boleh lah. Kaki lagi kan. Dia Tomoy banyak pakai kaki. Masalah juga. Sekejap siasat nak sepak kepala orang. Siasat nak sepak tengkuk orang. Tak boleh tu. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Ni salah satulah. Berjalan pada tempat yang haram. Apa? Pergi tempat disko. Berjalan pada tempat disko. Pergi tempat disko. Tak boleh tu, tempat berjalan pada haram. Tak boleh. Macam-macam lah zaman sekarang. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah kita semua. Allahu Akbar. Dan bermula mulut itu berzina. Ia. Berzina juga. Mulut ada zina ke Ustaz? Tengok macam mana. Dan zinanya, zina mulut tu mengkucup akan tiada halal dikucup. Sebab tu ada masalah takbil. Takbil. Takbil ni, kucup ni mencium lah. Mencium. Mencium seseorang yang tidak halal dikucup. Allah Akbar. Ni salah satu. Habis. Dan bermula hati itu berkehendak ia hati. Dan mencita-cita ia hati. Habis. Jadi bila hati ni nak. Habis itu. Dan bermula hati itu berkehendak. Ni masalah hati. Tengok. Bahasa Arab tadi dia kata apa? Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukadzibuhu. Tengok. Dan bermula hati itu berkehendak ia hati. Dan mencita-cita ia hati. Ya, hati kita ni berkehendak. Dia kalau pergi genting tu, tengoklah pada tempat apa. Nak hukum kata genting tu semua maksiat, tak juga. Di sana ada masjid masjid genting tu. Tapi tengoklah. Kalau tempat apa? Kalau tempat maksiat, tempat judi ke, tempat orang main kasino ke, masuk tu haram lah. Atau semata-mata kita nak naik bisikal, duk ronda bawah tu tak apa. Tengok pada niat kita lah. Sebab tu dia kata sini, hati itu berkehendak dan bercita-cita. Tujuan apa pergi genting? Tujuan apa? Kalau tujuan pergi genting tu, Ustaz nak pergi kat mall, nak beli shopping, tak ada apa. Beli barang sikit tak ada apa, benda harus. Benda harus. Tapi pergi tempat kasino ke apa, tu tak boleh lah, tempat haram. Kita tak boleh hukum kata genting tu semua haram. Dah tak boleh. Tak boleh kita hukum itu. Sebab masjid pun ada, masjid genting. Masjid genting. Masjid genting tu dulu pernah, ingat dulu masjid genting tu nak kata, waktu imam tarawih dulu, pernah jadi imam tarawih tu sekejap. Nak cerita kata tak ada orang. Tak ada orang. Semayang tarawih tu. Budak-budak dululah. Dia kata tak ada orang situ semayang. Korang kusok apa? Kosong. Lepas tu bila saya 15 malam terakhir lah. Kemudian bila tak apa. Kemudian bila hari ke-28 tu,
Dia bagi tersagu hati sikit. Lepas tu dia bagi token. Bukan token kasino Dia bagi macam token macam contoh ada kad nak masuk bowling lah apalah. Gitulah. Dia bagi kat saya lah. Masa tu. Kita pun tak tahu nak buat apa. Tak pergi pun. Dah kita tak biasa masuk Benting masa tu. Masa tu umur 19-20 itulah. Bulan puasa tengok orang bagi. Dia macam token kertas-kertas tu. Saya pun tak berani juga. Kita pun takut juga. Yelah budak-budak kan. Pemikiran kita tu, ni takut tempat maksiat tak mau masuk. Jadi imam tu bagilah. Kata, ni ustaz ni. Nanti esok kalau nak berjalan bolehlah pergi tempat apa. Ada token ni. Saya kat token apa? Rupanya dia ada pass. Voucher. Bersama keluarga masa tu tak kahwin lagi. Tapi nak cerita kata, bolehlah main bowling ke apa kan. Tapi tak pergilah. Lala ada banyak token tu. Banyaklah kertas-kertas voucher tu bagi kat orang lah. Masjid Genting tu tak ada orang. Tak ada orang. Habis itu. Jadi semata-mata kita nak kata tempat tu semua maksiat tak boleh lah. Tak boleh kita nak hukum gitu. Tak boleh. Sebab di sana pun ada masjid. Nak naik Genting tu ada masjid tepi dia. Tapi masjid tu kosong lah. Sunyi. Saya duduk tidur dalam tu memang sejuk lah. Sebab tarawih tak boleh balik pun tak balik gombak pun tidur situ kan. Memang sejuk teramat. Dia bagi bilik. Habis itu. Baik. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj. Dengan bahawa mengerja ia faraj akan zina itu. Tengok. Membenar akan yang demikian itu. Apa dia? Iaitu berkehendak dan bercita-cita. Bila sebut faraj kita maklum. Ya betul. Lama dah Hajar Saleh Sihat. Saya jadi imam. Masa tu masjid tu tak ada. Ya kena repair apa semua. Masa tu tahun berapa tak ingat dah. Awal tahun 2000 lah. Awal tahun 2000 lebih kurang lah. 2003, 2004 gitulah. Sebelum masuk pondok lah. Baik habis. Jadi tengok ni. Dan membenarkan akan yang demikian itu. Apa membenarkan? Kehendak. Tulis dobit situ. Yang demikian itu yang ni berkehendak dan bercita-cita. Bercita-cita tu. Membenar apa? Oleh faraj. Lagu mana membenarkan oleh faraj? Bila sebut faraj, terbenar dua. Faraj perempuan dengan faraj lelaki. Kena ingat. Sebab kita kata faraj tu itu lubang. Faraj tu masuk pada lurah itu lubang. Macam mana dia katakan membenarkan kehendak dan cita-cita itu oleh faraj? Dengan bahawa mengerjakan ia faraj akan zina itu. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Benda yang tak elok kita sebut na'udzubillah min zalik. Kalau ramai-ramai ni sebut na'udzubillah. Nun, kami minta berlindung daripada demikian itu. Daripada zina, minta berlindung. Kalau a'udzubillah. Sebab tu kalau budak baru lahir ni petua. Bukan petua, sebut dalam kitab. Sebut pasal zina ni baru teringat. Nak bagi satu amalan lah. Kok esok kita siapa yang ada cucu ke, dapat cucu. Jadi sunat bagi seorang tu apabila nak tahnik dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca di telinga kanan. Baca di telinga kanan. Surah Al-Qadar. Betul tak? Kalau saya salah, tolong betulkan. Surah Al-Qadar ke apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai habis, dibacakan di telinga kanan bayi. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Kata ulama, nescaya budak itu apabila dah besar, tak kiralah dia pergi mana-mana tempat sekalipun, dia tidak akan melakukan zina. Dia tidak akan melakukan perkara zina. Tapi itu dipanggil tafaul. Tafaul. Itu sebut dalam kitab. Ulama sebut. Apabila kita bacakan Inna anzalna fi lailatul qadr, dibacakan di telinga kanan. Ni tahnik. Tahnik. Maksudnya tahnik dah habis baca apa? Surah Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina. Betul Al-Kursi, Fatihah sebagainya. Kemudian kita bacakan surah Al-Qadar di telinga kanan.
Mudah-mudahan, kata ulama, budak itu apabila dia besar, seumur hidup dia tidak akan melakukan perkara zina. Walaupun dia belajar negara orang putih, Amerika sekalipun. Walaupun dia belajar di Rusia sekalipun. Tak kira lah, ambil akademik sekalipun. InsyaAllah budak tu tidak akan melakukan zina. Dia boleh jaga diri sendiri. Dan dia taat kepada perintah Allah Ta'ala. Hati-hati. Tu yang saya ambil dari guru saya lah. Tapi itu ada sebut dalam kitab. Di antaranya, kalau kita tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Tengok dalam kitab I'anatul Talibin, tak silap saya, karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syatta'. Syekh Abu Bakar Asy-Syatta', Hasyiah I'anatul Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in. Tak silap situ ada. Ada disebut di situ. Inna anzalna biar situ. Itu nak mudah-mudahan lah budak tu ke dibacakan di telinga tahanan dia tu, mudah-mudahan dia tidak akan melakukan perkara zina. Baik, tengok. Atau mendustakan ia faraj akan kehendak. Apa mendusta? Mendusta ni maksudnya dia tak buat. Tulis itu. Mendusta ni dengan makna, maka faraj membenarkan dan mendustakan, maksudnya dia tidak mengerjakan perkara zina. Itu maksud mendustakan. Dan mendustakan ia faraj akan kehendak dia. Apa mendusta? Kehendak dia nak melakukan zina, na'udzubillah min zalik. Kemudian dia dustakan. Tak mau. Macam mana? Dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Tertegah ia faraj daripadanya, yakni daripada mengerjakan akan zina. Na'udzubillah min zalik. Boleh juga antara dua, salah satu. Itu maksud dia. Habis. Hadis ni siapa cerita? Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Tu dia. Kalau yang perempuan pun sama juga, yang kanan juga. Ya, betul. Di kanan juga. Telinga kanan. Telinga kanan. Saya pernah buat dulu sekali, banyak kali jugalah. Di Masjid Khairiyah. Ada apa? Makcik-makcik bawa cucu. Jadi tahnik sekali lah. Tahnik. Banyaklah. Tahnik. Lepas tu, air zam-zam apa semua. Baca banyaklah jugalah. Habis itu. Jadi dia kata bahawasanya asal bagi zina faraj itu ialah dua mata. Itu asalnya. Daripada mata dia turun ke tangan. Daripada tangan turun ke faraj. Daripada faraj turun ke kaki. Dia start dari mata dulu. Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik. Minta jauhlah kita. Allah Akbar. Habis. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Dengan apa pekerjaan yang patuh ia pekerjaan. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi pekerjaan. Kena ingat. Itu dia, asbab, dia panggil asbab. Tapi bukan belajar ni, maksudnya nak mencenderung lah. Maksudnya, ajaran ni maksudnya, dia tak jaga mata tu soalan nak cenderung. Tapi tak sampai lah nak cenderung. Tak sampai begitu. Nak cerita bila sentiasa tengok mata tu, tengok. Itu terdorong lah. Ada pun sekali kita pandang orang biasa ni, tak ada apa kalau tak ada nafsu apa. Kena kait lah juga. Kita kerja sekolah, kita cikgu sekolah. Takkan tak cakap langsung dengan cikgu lelaki. Orang kerja pejabat mesti bercakap. Tapi cakap pun adalah benda-benda penting. Bukan ikut dam sembang, huah-huah, tak boleh lah. Habis itu. Tak apa, ajar resmi, tak apa. Baik.
Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Tilik apa? Dengan apa pekerjaan yang patuh ia. Tilik apa yang Allah Ta'ala suruh tu kita buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh? Suruh kita tengok. Semayang. Dengan mata itulah kita boleh berjalan kepada melakukan semayang Jumaat, fardu apa. Kemudian kita semayang jemaah. Ni bagi kawan lelaki lah. Dengan mata itulah kita boleh mengambil wuduk. Tengok wuduk kita, tengok angkat muka, lepas tu basuh tangan, tengok dengan mata. Tu semua nak tengok. Itu semua faedah tu. Kita ambil basuhan tangan tu, tengok dengan mata. Lepas tu gosok dan sebagainya. Tengok dengan mata. Bukan gosok saja gitu je. Masa gosok tu tengok lagu mana. Mana dapat pahala. Lepas tu apa yang dia patuh, pekerjaan patuh. Lepas tu baca Quran, tengok. Baca Quran. Lepas tu tengok tasbih. Duk berzikir. Qul Allahu ahad berapa kali. La ilaha illallah, duk zikir. Itu semua dikatakan pekerjaan yang kita patuh. Pekerjaan yang kita patuh. Baik. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Tengok. Kita tengok dengan mata kita apa yang kita pekerjaan yang akan datang, yang kita nanti-nanti. Dengan mata kita. Lagu mana? Contoh kata kita tengok Facebook. Facebook kata esok ni pengajian apa ustaz mengajar esok ni? Tengok. Oh, esok ustaz mengajar. Esok ustaz tak ada mengajar, tengok. Oh, hari Selasa ustaz ada mengajar. Hari Rabu ustaz ada mengajar, tengok. Kita duduk nanti-nanti. Tak apa, tengok. Tengok kuliah. Bila kuliah yang akan datang ni. Kita menanti-nanti, bercita-cita. Tengok poster ke apa, ikutlah. Benda yang kita nanti-nantikan. Daurah ke apa. Bila ni daurah bulan puasa ni. Kita apa sebagai contoh. Habis. Tu pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi seorang. Maka memelihara, tafriq. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya pada segala anggota. Rujuk dari situ. Ya, tak apa. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patuh padanya pada segala anggota itu dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Apa dia pekerjaan yang dinanti? Tulis. Iaitu segala nikmat-nikmat Allah. Tulis itu. Jadi pekerjaan yang dinanti itu dengan mana segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dobit situ. Habis. Itu yang dia katakan. Segala yang nanti itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar. Kalau benda tu perkara besar. Nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Apa bersangatan? Tulis. Yang ni yang kuat. Kita tahu pekerjaan tu. Kita kata pekerjaan tu kata benda yang besar. Bila pekerjaan ibadat yang besar, maka kita kena jaga dengan bersangatan. Contoh semayang. Sebab semayang ni benda besar. Bukan benda kecil. Jangan kita pandang sebelah mata semayang ni. Semayang ni benda besar. Bila benda besar, kita kena bersungguh dan kuat untuk memeliharakan semayang tu. Begitu juga kita melepaskan ilmu fardu ain.
Ilmu fardu ain. Kita pun kita nak melepaskan ilmu fardu ain pun wajib kita tengok. Ya, betul. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kita tunggu perkara-perkara nikmat Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Tu dia. Habis. Maka bermula kaki itu. Kaki pula. Adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahliganya mahligai syurga. Tengok dengan sebab mata tadi itulah. Jadi kaki tu boleh berjalan. Cuma tengok kaki kalau berjalan tak ada mata, payah. Bukan kita nak kata kat orang tak. Contoh kita kata gini. Kita kata orang buta, tengok. Perlu tak kita pimpin dia? Perlu. Sebab apa? Bukan semata-mata kaki boleh berjalan, semata-mata tak. Tapi dengan asbab je bila ada mata tu, kaki kita boleh berjalan. Kaki kita boleh berjalan dengan mana yang kita kehendak. Allah Akbar. Besar faedah mata ni. Waktu mata kena pelihara, kena jaga. Mata ni kena jaga. Alhamdulillah Tok Guru saya umur 101 tahun. Masih hidup lagi sekarang. 101 tahun. Padai. Siapa yang Haji Kamal Zaman mungkin dah pernah jumpa. Padai Pondok Benang Badam. Yang tua tu masih hidup lagi. Dia tak pakai spek. Dia tak pakai spek mata. Sebab apa? Dia jaga mata dia. Kita mata pun kena jaga. Ikut dan biarlah. Budak-budak tengok TV depan, biarlah mata dia. Esok-esok beli spek mata. Bukan itu. Kena jaga mata. Nikmat Allah Ta'ala bagi mata ni. Kadang-kadang bila kita cuba tengok kita kadang-kadang kita pakai spek mata. Ada tak kita rasa kesusahan itu? Ada. Apa dia? Allah, aku dulu ni mata aku ni jadi rabun sebab ni contoh. Contoh. Kadang-kadang budak-budak tengok TV dekat dah. Oh, kalau orang tua saya dulu larang semua. Ambil otak dia balon lah. Tengok dekat, marah, cukup marah. Dia cukup marah. Mata kita kena pelihara elok. Menjaga elok mata. Sebab tu kalau di Mesir dulu ada doktor sana dia buang selaput mata. Jaga sebab apa? Sebab itulah anggota ni kena jaga. Anggota tubuh kita ni. Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita kena wajib jaga. Dia panggil masuk kuliat khamsah. Wa hifzuddinin summa nafsi mal nasa wa iluk apa? Macam mana? Wa hifzuddinin summa nafsil man nasa wa misluha aqlu wa irdun qad wajab. Dalam mata jarah. Wajib kena jaga. Wa hifzuddinin, wajib kita memeliharakan semayang. Satu. Wa hifzuddinin summa nafsin, wajib kita menjaga nyawa diri kita. Betul aja kawan zaman. Padai hebat. Wa hifzuddinin summa nafsin, wajib jaga diri kita. Diri kita kena jaga. Nombor 2. Kuliat khamsah yang wajib kita pelihara iaitu tubuh badan kita. Itu nombor 2. Yang pertama agama. Wa hifzuddinin summa nafsin, wajib jaga diri kita, nyawa kita. Wa hifzuddin summa nafsin mal nasab, wajib kita menjaga harta. Harta pun kena jaga. Tak apa Ustaz, saya orang tasawuf Ustaz. Saya orang tasawuf Ustaz, biarlah. Lepas rumah saya tak kunci pun tak apa. Jangan kata gitu. Dia ada usaha ikhtiar. Kerana kita wajib menjaga kuliah khamsah. Antaranya jaga agama, diri, harta. Yang keempat, nasab, keturunan. Wajib jaga keturunan. Betul orang dulu Haji Kamal Zaman. Dulu kalau orang nak kahwin tu, dia tengok nasab dulu. Dia tengok nasab. Tok Guru dulu dia tengok nasab. Biar belah lah. Dia kata kalau orang tu kata orang tu tak ada duit, tapi dia tengok nasab. Dia tengok nasab dulu. Bukan tanya, pak mu kerja apa? Mu kerja apa? Dia tak tanya gitu. Lah ni orang tanya kerja. Mu kerja apa? Saya kerja pangkat besar. Boleh jalan? Boleh kahwin dengan anak aku? Orang dulu tanya nasab dulu, Tok Guru.
Oh, berebut Tok Guru. Betul interview betul. Kita pun ada anak, kita tahu juga jaga zaman interview tu bukan apa, nak jaga nasab. Tengok, wa hifzuddin summa nafsi mal nasab wa misluha aklun, wajib jaga akal. Irdun qad wajab. Irdun qad wajab. Irdun ni wajib jaga maruah. Muruah tu kena jaga. Tu ke 6. Ada 6 semua, bukan kuliah sitah dia panggil. Wa hifzun din summa nafsin mal nasab aklun wa ada 6 kuliah sitah dia panggil. Bukan kuliah khamsah, kuliah sitah. Maqasid syar'iyyah tu ada 6 semua. Tu dia habis itu. Tu kena jagalah. Nasab. Lepas tu kalau orang dulu tu dia dengar kata anak zina tu, dia tak mau bagi, dia bukan tanya bukan apa Kalau Tok Guru dulu cukup pantang. Bab nasab jaga sungguh. Oh, kawan ni nasab Tok Guru, anak Tok Guru. Oh, tak apa. Kita boleh kahwin dia elok sikit, ayah dia kita kenal. Jaga agama, nyawa, nasab, akal. Harta satu lagi. Wa hifzu dinin summa nafsi mal. Wajib jaga harta. Yang ketiga menjaga harta, yang keempat jaga nasab. Ada orang dulu tanya Tok Bomo. Tok Bomo tengoklah. Dia orang Melayu kita ni, Tok Bomo ni dia istilah umum. Tapi istilah zaman sekarang kalau Malaysia ni panggil perawat. Kalau di petani semua panggil Tok Bomo. Kalau di petani semua Tok Bomo. Tok Bomo di tani ni benda baik pun ada. Hak mengarut pun ada, hak baik pun ada. Kemudian yang terakhir, wajibkan jaga maruah. Sebab tu lah maruah tu kena jaga juga. Kena jaga. Tengok anak, tengok keluarga kita ada yang tak tutup aurat. Tolong tegur maruah. Tengok orang dulu apabila seseorang itu ada kesalahannya, mesti ditanya. Ni anak siapa ni? Nampak tak? Lah ni tak pernah dengar lagi lah. Orang dulu, kalau kita sekolah, saya lah, kalau lasak teramat lah salah, kalau lasak teramat tu, lepas tu dia tanya, ni anak siapa ni? Maruah tu tercalar dengan kita kan dengan sebab orang tua kita kena? Dengan sebab orang tua kita kena. Ajar zaman. Lepas tu maruah kena jaga. Tapi orang zaman dulu pun, anak-anak pun pandai backup. Dia senyap, dia tak cakap dia anak siapa, dia tak beritahu. Backup pun tak kena juga. Oh, anak dia ni, dah tercalar dah maruah orang tua kita. Dah tak kesian kat orang tua kita. Gitulah. Tu dia. Ala kuliah kita kena minta maaf dengan orang tua kita lah. Kalau sedar tak sedar kita tak apalah. Kalau tak sempat minta maaf tu, kita hadiahkan bacaan Fatihah. Pahala tu pada orang tua kita, insya-Allah. Habis itu. Habis, tengok. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya, bagi tangan itu, mencapai buah-buahan syurga dan minumannya minuman syurga. Allah Akbar. Minuman syurga. Jadi tangan tu dengan sebab ada mata kita tengok. Bila tangan boleh kaut. Nampak? Sebelum kita nak ambil, nak petik buah tu, mesti dengan mata dulu tengok. Mata tengok mana, pop ambil buah. Nampak tak? Ada faedah tangan situ. Seperti itulah segala anggota yang lain. Tengok. Maka mata hanya senya. Ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Allah Akbar. Hei, ya Allah. Mata ni nikmat yang paling besar sekali. Sebab apa? Boleh kita melihat zat Allah Ta'ala di syurga esok. Kalau Allah Ta'ala buka hijab kepada kita. Tu nikmat mata yang paling besar. Allah Akbar. Tu dia.
Habis itu. Tu sebut dalam kitab Jawahirut Tauhid pun ada sebut. Boleh kita melihat pada zat Allah Ta'ala. Harus. Kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita, dengan mata kita ni boleh tengok zat Allah Ta'ala. Tidak terhingga nikmatnya. Lebih besar daripada tangan dan kaki. Kaki tu boleh melangkah ke masuk syurga. Tangan tu boleh kutip buah dalam syurga. Adapun mata Allah boleh tengok pada zat Allah Ta'ala. Nikmat yang tidak terhingga. Allahu Akbar. Habis. Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Ini nikmat yang paling besar. Ini nikmat yang paling besar. Tulis itu. Ini nikmat yang paling besar sekali. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat baharu. Kalau orang tanya, Ustaz, melihat Allah Ta'ala tu lagu mana, Ustaz? Adakah Allah Ta'ala tu serupa kita? Ada. Dia mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Wallahu alam, dengan tidak ada kaifiatnya. Dengan tidak ada caranya. Kita ngaji tauhid dah. Kena ingat. Orang ngaji tauhid tahu dah. Melihat Allah Ta'ala duduk atas ke, Ustaz? Dia cakap lagu tu. Bukan. Dia kata dapat melihat Allah Ta'ala. Bukan kata melihat Allah Ta'ala, bukan nanti ke atas. Ni salah. Ni satu kesilapan. Satu kesilapan kadang-kadang kita terjemah. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Bukan kita tengok anggota yang baru tu tak. Dikatakan orang buta di syurga nanti buta juga ke tak? Tak. Orang buta di dunia, bagi orang Islam, Allah Ta'ala memperlihatkan dia di syurga. Sebab apa? Sebab, kena ingat Hajar Fauziah, apabila seorang tu di dalam syurga, semua dia penuh dengan nikmat. Tidak ada kecacatan. Sebab tu disebut dalam tafsir, di antaranya, tidak ada kencing dan kita buang hadas, tak ada dah. Hanya semata-mata tempat pembuangan kita tu tak ada, ditutup. Tidak ada. Disebut disebutkan perihal syurga esok, bontot kita, dubur kita tu ditutup. Tak ada. Tak ada jalan keluar nak buang besar tu, tak ada. Hanya semata-mata faraj saja. Habis tu Ustaz, kalau air mani yang balik, dia tidak ada. Dia tak ada sebut. Semua perkara-perkara nikmat saja dalam syurga. Tak ada perkara-perkara yang najis sebagainya, tidak ada. Allah Akbar. Tengok. Dan tiada ada di dalam negeri dunia, dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Tak ada dah. Nikmat yang tak boleh dibayangkan. Betul aja kalau zaman. Hanyalah Rasulullah SAW dia dapat melihat di dunia. Rasulullah saja. Rasulullah SAW. Adapun kita tak dapat melihat di dunia. Nak ceritakan nikmat dunia dengan nikmat akhirat, yang paling besar sekali ialah nikmat melihat zat Allah Ta'ala. Kalau tanya lagu mana Ustaz? Wallahu alam. Baik. Habis. Tengok. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan mata itu. Pelihara tu lagu mana? Dengan sehingga-hingga pelihara. Yang ni apa sehingga-hingga? Tulis. Dengan bersungguh-sungguh kita jaga. Mata ni kena jaga sungguh-sungguh. Kena jaga sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Maksud kata dengan sehingga-hingga pelihara ini, dengan bersungguh-sungguh kita pelihara. Tu dia. Habis. Dan dimuliakan dia mata tadi. Kita muliakan mata macam mana? Sehabis-habis mulia. Muliakan mata dengan sehabis-habis mulia. Mata kita ni. Jaga mata elok-elok. Habis. Dan bahawa tiada kotor
Kan dia mata itu dengan memandang akal yang haram. Janganlah kita pandangkan mata kita ni dengan perkara yang haram. Ya, betul. Haji Kusyari, ya betul. Habis. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Oh, dah habis dah, tepat pada waktunya. Sampai stesen kita dah. InsyaAllah tersambung lagi minggu depan. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ni daripada 7 anggota. Jadi bab mata tu dah habis. Ni masuk bab telinga pula. Allah Akbar. Inilah kita kena jaga anggota yang 7 ni. Nak kita nak masuk dalam perbahasan ilmu tasawuf, bab dengki, bab hati semua tu, kena jaga anggota yang 7 ni dulu. Habis itu. Kena kata fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah yang ada ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, jazakumullahu khairan katsira.